Looking for a way to make online learning a better option for your family? When it comes to virtual learning, experience matters. Tuition-free K-12 powered schools are ready to put over 20 years of experience to work for you, giving your child the personalized learning they deserve without disruptions. With a K-12 powered school, students gain the skills they need to be prepared for their next steps in life, building a better future for each one of us. K-12, education for anyone. Learn more at k12.com. Hai, selamat pagi anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman yang kini bersiaran dari rumah, dan ini adalah sebahagian daripada usaha kami untuk membendung penularan COVID-19, dan pastinya jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan mungkin tajuk-tajuk utama yang boleh dijadikan fokus untuk sepanjang hari ini. Dan perkara pertama yang ingin kami bawakan untuk jam ini adalah pastinya dengan perkembangan Euro 2020 yang saya kira pastinya ini adalah perkembangan yang menggembirakan buat Hakim juga, yang mana Itali menjuarai Euro 2020 selepas menewaskan England menerusi penentuan sepakan penalti dramatik 3-2 pada aksi final di Wembley awal pagi tadi. Perinciannya Hakim, silakan. Dan kalau kita lihat yang pasti, it's not coming home, it's going to Rome. Ini apabila penjaga gol Itali Gianluigi Donnarumma menjadi wira apabila menyelamatkan dua sepakan penalti. Tiga sebenarnya. Dia selamatkan dua, dia tepis bola tu, dan satu sepakan tersasar untuk menewaskan England pada final Euro 2020 awal pagi tadi. Okey, kalau kita lihat rentetan perlawanan, bagaimana perlawanan berlangsung, England memperoleh rentak apabila mereka menjaringkan gol seawal minit kedua perlawanan, dan pastinya skuad Azzurri terkejut dengan jaringan awal itu, maka mereka dan anak buah Roberto Mancini kembali mencari rentak dan mengawal permainan sehingga tamat babak pertama. Tapi babak pertama berakhir dengan keputusan kekal 1-0, dan masuk babak kedua pula Itali terus mengasak dan mengatur serangan, dan hasilnya Ronaldo Bonucci mengheret permainan ke masa tambahan selepas dia berjaya menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-67. Tamat masa sebenar permainan 90 minit, tiada sebarang jaringan dibuat. Masuk masa tambahan juga tiada, dan akhirnya sepakan penentuan penalti, dan menerusi sepakan penentuan penalti itu, tiga pemain England gagal menjaringkan gol, sekaligus memberikan kemenangan 3-2 kepada Itali. Ya, dan pastinya perkembangan itu akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan perkembangan sukan ini, selain daripada tumpuan Euro 2020, kami juga ingin bawakan perkembangan tenis ataupun seperti yang kami laporkan di astroawani.com. Ini adalah persaingan Wimbledon 2020 yang mana Novak Djokovic berjaya mempertahankan kejuaraan Wimbledon untuk 3 tahun berturut-turut selepas berjaya membenamkan jago Itali Matteo Berrettini di pusingan akhir juga sebenarnya lewat tengah malam tadi. Dan menerusi aksi di Center Court, bintang tenis sensasi dari Serbia yang juga pemain nombor 1 dunia ini turut berjaya menyamakan kedudukan dengan Roger Federer dan juga Rafael Nadal dengan kemenangan 20 trofi Grand Slam. Bagaimanapun, Djokovic terlebih dahulu tewas di set pertama dengan 7-6 kepada 7-4. Kemudian ia tidak mematikan rentaknya untuk terus bangkit dan mendominasi aksi di set seterusnya dengan kemenangan 6-4, 6-4 dan juga 6-3, dan kemenangan ini juga merupakan kejuaraan ke-6 miliknya di gelanggang rumput di All England Lawn Tennis dan Croquet Club. Dan untuk tahun ini Djokovic telah berjaya merangkul trofi perseorangan lelaki bagi terbuka Australia, terbuka Perancis dan juga di Wimbledon ini, Hakim. Dan kalau kita lihat Djokovic ni, dia sudah hanya perlu meraih satu lagi kemenangan di terbuka Amerika Syarikat untuk meraih kalender year Grand Slam. Dan setakat ini hanya ada 5 orang jago tenis yang berjaya mencatatkan ke-4 kemenangan di arena Grand Slam pada tahun yang sama. Kalau kita lihat dulu pada 1938 ada Don Brugge, lepas tu ada Ron Laver, ada Maureen Connolly dan Margaret Court dan juga Steffi Graf pada 1988. Itu kali terakhir 1988 ada pemain tenis yang berjaya menjuarai ke-4
kemenangan di arena Grand Slam. Dan kalau Novak Djokovic boleh meraih kemenangan di terbuka Amerika Syarikat hujung bulan 8 nanti, beliau juga akan memasuki kalender year Grand Slam. Dan bercakap mengenai sukan ini, Sazwani, kita bermaklum bahawa sukan Olimpik Tokyo akan berlangsung tidak lama lagi. Dan kalau tadi kita cakap pasal sukan luar negara, kita nak cakap mengenai atlet negara kita ni. Kerana untuk edisi ataupun tamasya Olimpik kali ini, kita menghantar 30 atlet yang bakal mengharungi cabaran di Sukan Olimpik Tokyo. Mereka ini dikatakan menunjukkan semangat yang luar biasa untuk melakar sejarah ataupun kejayaan di Tokyo nanti. Dan kata Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal American, mereka ini dapat dilihat bakal melakar kejayaan berdasarkan persediaan dan juga kesungguhan. Meskipun ketika ini kita berdepan dengan pelbagai cabaran seperti yang paling utama, kemunculan pandemik COVID-19, dan mereka ini terpaksa tinggal di perkampungan sukan, berlatih dan tidak boleh bertemu ataupun keluar menemui keluarga mereka sepanjang tempoh latihan itu. Dan mereka juga, atlet-atlet ini juga ada bangkitkan keinginan bagaimana mereka ingin memberikan yang terbaik dalam tamasya Sukan Olimpik kali ini, Sazwani. Ya, dan kalau kita nak recap sedikitlah, Sukan Olimpik Tokyo ini akan bermula 23 Julai nanti sehinggalah 8 Ogos, dengan Malaysia akan diwakili 30 atlet yang akan beraksi dalam 10 sukan di tamasya berkenaan. Dan sedikit sebanyak apa yang perlu diharungi atlet kebangsaan nanti adalah apabila atlet terpaksa untuk bertanding dalam keadaan norma baharu dengan ketiadaan penonton dan juga sorakan. Namun ia tidak akan menghalang mereka daripada memberikan 100% komitmen apabila melangkah masuk ke gelanggang itu, yang disuarakan ataupun Rizal American memberi jaminan berkenaan dengan perkara itu. Dan pada masa sama, Datuk Rizal juga berkata 3 sukan iaitu terjun, berbasikal dan badminton kekal menjadi sandaran utama meraih pingat di Tokyo. Dan menjelang 23 Julai nanti, pastinya kita mengharapkan atlet kebangsaan sudah cukup bersedia, dan seperti yang Datuk Rizal katakan, mereka akan membawa semangat yang luar biasa demi mempertaruhkan nama negara. Itu sedikit sebanyak perkembangan sukan yang ingin kami bawakan untuk jam 7.30 pagi ini. Mungkin lagi perkembangan baik sempena dengan hari Isnin ataupun permulaan untuk minggu ini, di mana mereka yang mungkin memerlukan sedikit tambahan kewangan bermulanya hari ini, anda ataupun mana-mana pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang berusia 55 tahun ke bawah dan berhasrat untuk membuat permohonan pengeluaran air citra boleh melakukannya hari ini. Dan permohonan itu akan dibuka 3 hari lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan, dan pemohon perlu melayari laman sesawang aircitra.kwsp.gov.my, dan itu yang dikatakan oleh Jabatan Hal Ehwal Korporat KWSP. Dan menurut Jabatan Berkenaan, bagi memudahkan permohonan dalam talian air citra ini, anda dinasihatkan untuk memastikan nombor telefon bimbit anda adalah sama seperti dalam rekod KWSP bagi tujuan one time password atau OTP ini. Dan dalam masa sama, pemohon juga perlu mempunyai akaun bank yang masih aktif untuk bayaran pengeluaran terbabit. Dan untuk rekod, air citra ini membolehkan ahli yang layak untuk membuat pengeluaran simpanan KWSP sehinggalah RM5,000. Ia tertakluk kepada jumlah baki simpanan akaun 1 dan 2. Dan KWSP terus memaklumkan pembayaran pertama air citra ini dijangka dikreditkan ke dalam akaun bank pencarum mulai bulan depan. Dan sekiranya pengeluaran itu diluluskan, ia akan dibayar sehingga 5 kali bayaran, iaitu sebanyak RM1,000 untuk 5 bulan. Dan pastinya perincian lanjut anda boleh ke website yang disediakan bagi memahami apa lagi details yang perlu anda tahu. Hakim. Ya, dan pengeluaran wang simpanan pekerja KWSP ini merupakan sebahagian daripada inisiatif dalam pakej pemulih atau pakej perlindungan dan pemulihan ekonomi pemulih yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 28 Jun lalu. Ini merupakan satu inisiatif jangka pendek untuk mereka yang terkesan dari sudut kewangan dan juga untuk mengharungi keperluan masa yang sangat mencabar ini. Tapi ini bukan satu-satunya pengeluaran daripada wang simpanan anda sendiri KWSP, kerana sebelum ini kita juga mempunyai iSINA, iLestari dan juga ada iCitra. Tapi apa yang penting,
selain daripada pengeluaran wang simpanan KWSP ini, anda rakyat juga diberikan bantuan-bantuan lain untuk mengurangkan komitmen ataupun bebanan hutang mereka ketika mengharungi tempoh sukar ini, seperti bantuan ataupun moratorium pinjaman perumahan, kereta dan sebagainya, yang anda boleh mohon kepada pihak bank dengan kelulusan automatik. Ini bukan seperti kali pertama dahulu dapat secara automatik, tapi anda perlu mohon dan kelulusan adalah automatik. Cuma penting di sini untuk kita menyusun atur ataupun merancang perbelanjaan kewangan apabila kita berhadapan dengan keadaan pandemik ataupun ketidaktentuan ekonomi ketika ini. Kerana walaupun anda mungkin tidak terjejas pendapatannya, ini tidak bermakna anda boleh mengeluarkan tanpa sebarang perancangan yang rapi. Benar, anda mungkin memerlukannya untuk membantu ahli keluarga lain yang terkesan, tetapi pentingnya perancangan itu. Dan yang paling utama, ingatkan dan juga berpesan-pesanlah kepada rakan-rakan ataupun orang tua, pakcik makcik, agar tidak terpedaya dengan mesej-mesej palsu berkenaan dengan pengeluaran wang iCitra ini. Kerana ketika ini ramai juga pihak yang mengambil kesempatan untuk mengelirukan ataupun mengambil kesempatan ketika dalam kesempitan pelbagai cara. Cuma jangan tertipu dengan hela itu. Pergi ke laman web rasmi laman sesawang icitra.kwsp.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut. Baik, itu berkenaan dengan bantuan ataupun pakej-pakej yang diberikan. Selepas ini kita nak berehat dan kembali nanti kita lihat kepada perkembangan program vaksinasi dan juga angka jangkitan COVID-19 di negara kita. Bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Baik, kita nak teruskan dengan perkembangan mengenai angka jangkitan COVID dalam negara, kerana semalam negara mencatatkan 9,105 angka jangkitan baru yang dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Dan ini menunjukkan angka yang konsisten sejak beberapa hari lalu, di mana kita mencatatkan angka sekitar 9,000 yang sekaligus menjadikan secara keseluruhannya angka jangkitan positif kes COVID-19 di negara kita ini, jumlah kumulatifnya mencecah 836,296 kes. Dan penyumbang utama kepada angka 9,105 ini adalah negeri Selangor, iaitu 4,682 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,247, Negeri Sembilan 541 dan juga Johor 392. Dan melihat kepada data harian itu, yang paling kita bimbangi adalah kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah 87,841 kes, dengan 961 kes kini dirawat di unit rawatan rapi ICU, dengan 455 daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan duka cita juga dimaklumkan angka kematian kita juga berada di paras yang tinggi, iaitu 91 kes kematian baru direkodkan. Tetapi dalam masa yang sama ada 5,194 kes sembuh yang dilaporkan, sekaligus menjadikan secara kumulatif ataupun keseluruhannya ada 742,297 kes positif yang dilaporkan telah sembuh, Sazwani. Ya. Hakim, dalam kita bercakap berkenaan dengan 9,000 kes baru, lebih 9,000 kes baru yang dicatatkan sejak 3 hari lepas, banyak persoalan yang ditimbulkan. Kenapa 9,000? Mengapa sebelum ini hanya 6,5,000 dan kemudian dalam masa 1 minggu sahaja ia meningkat sehinggalah 9,000 kes. Dan ini yang dijelaskan oleh Timbalan Perdana Menteri, di mana peningkatan jumlah kes COVID-19 adalah disebabkan oleh ujian saringan secara besar-besaran yang diadakan, yang kebanyakannya dilakukan di kawasan Perintah Kawalan Diperketatkan PKPD, termasuklah di Selangor dan juga di wilayah Persekutuan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan bahawa kerajaan sebenarnya telah menjangkakan kes COVID-19 ini akan meningkat apabila PKPD dilaksanakan di 36 mukim di Selangor dan juga 16 lokaliti di Kuala Lumpur. Jelasnya
Sebagai contoh, di PKPD PPR Kampung Kerinci, saringan COVID-19 telah dibuat dan ramai juga didapati positif COVID-19. Dan itu adalah penjelasan yang diberikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga Menteri Pertahanan. Jadi inilah yang menyebabkan jumlah kes COVID-19 ini dilihat meningkat kerana kawasan-kawasan PKPD ini menyumbang kepada kes COVID-19 yang akhirnya beliau katakan akan turun juga. Dan beliau turut maklumkan bahawa KKM akan melakukan ujian saringan COVID-19 setiap hari di kawasan PKPD. Sebagai contoh, bagi penduduk di kawasan PKPD di Selangor, banyak sebenarnya klinik swasta yang dibuka secara walk-in untuk buat ujian saringan COVID-19 dan perkara itu juga menyumbang kepada peningkatan kes harian COVID-19 ini. Dan KKM menjangkakan kes COVID-19 ini akan terus meningkat dan kerajaan sedang berusaha untuk menambah bilangan katil agar rawatan yang baik dapat diberikan kepada pesakit COVID-19 ini. Dan dalam pada itu pastinya dalam kita bercakap berkenaan usaha untuk terus membendung penularan COVID-19 ini, Datuk Seri Ismail Sabri juga menggesa agar semua pihak terutamanya ahli politik untuk berhenti berpolitik, sebaliknya memberi fokus kepada usaha untuk membantu rakyat yang sedang mengalami kesusahan akibat pandemik COVID-19. Hakim. Ya, dan dalam keadaan jumlah kes positif COVID-19 yang masih lagi tinggi, ini memerlukan kerjasama semua pihak untuk bersatu dan bersama-sama untuk memerangi pandemik COVID-19 ini. Betul, ahli politik kerjanya antara lain berpolitik, tetapi keadaan sekarang ini ketika rakyat sedang mengalami kesusahan, mereka perlu dan sebenarnya rakyat menuntut mereka untuk fokus menangani kes COVID-19 ini dan juga isu-isu yang melingkari PKP ataupun lockdown ini. Fokusnya perlu bantu rakyat kerana selain daripada strategi untuk mengeluarkan diri dari ataupun mengeluarkan negara daripada pandemik COVID-19 ini, mereka perlu mainkan peranan untuk membantu rakyat dari sudut ekonomi dan sebagainya. Kerana tempoh ini satu tempoh yang sukar dan sebarang maklumat mengenai COVID-19 ini perlulah dibuat ataupun disebarkan bersama dengan data dan juga sains dan bukan dengan emosi semata-mata. Kalau kita lihat usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini semakin lama semakin diperhebatkan dengan program ataupun pakej seperti pemulih, air Sina, air lestari dan juga moratorium. Tetapi mereka juga perlu memberikan fokus terhadap bantuan bakul makanan. Dan kalau ikutkan sehingga kini sudah daripada Januari lepas sehingga kini ada lebih 500,000 bakul makanan dengan nilai lebih 50 juta telah pun diagihkan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada mereka yang terkesan. Dan ini on top of ada program kasih prihatin di mana kerajaan juga memberikan peruntukan 100 juta ringgit melibatkan sumbangan 100 ringgit seorang kepada 300,000 rakyat yang mula diagihkan awal bulan Julai hinggalah September nanti. Yang ini menerusi MyCard antara inisiatifnya. Ini bukan bantuan tunai. Bantuan tunai sudah diberikan menerusi bantuan prihatin rakyat, tapi ini antara inisiatif-inisiatif yang dilakukan kerajaan untuk memberikan fokus mereka, menunjukkan komitmen mereka membantu rakyat ketika dalam kesusahan ini. Selain daripada gerakan-gerakan ataupun bantuan diberikan oleh badan bukan kerajaan NGO, Ustaz Zuhani. Ya, Hakim, dalam kita bercakap dengan peningkatan kes terutamanya di Lembah Kelang, kita tahu sejak beberapa hari lepas tularnya keadaan yang orang kata agak merungsingkan di mana Hospital Tengku Ampuan Rahimah terpaksa meletakkan pesakit di luar hospital ataupun di luar pekarangan Jabatan Kecemasan itu, dan mereka kalau daripada gambar yang kita lihat, dia seolah-olah menyaksikan pesakit yang menerima rawatan di situ terpaksa dibiarkan. Tetapi dengan kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Hospital Tengku Ampuan Rahimah di mana ward COVID-19 akan menerima tambahan 151 lagi katil dari KKM hari ini, dan ini akan menjadikan jumlah keseluruhan katil di HTAR bagi merawat COVID-19 adalah 606 buah. Dan Ketua Setiausaha KKM Datuk Muhammad Syafiq Abdullah berkata bagi ward COVID-19 unit rawatan rapi ICU, kapasiti katil rawatan COVID-19
COVID-19 sedia ada di HTAR ini akan ditingkatkan dari 51 kepada 72 katil dalam masa terdekat. Kita tahu kita telah menambah beberapa fasiliti yang kritikal yang telah ditularkan sebelum ini di media sosial mengenai kawasan kecemasan seolah-olah dibiarkan, tetapi itu adalah proses biasa sebenarnya yang dijelaskan untuk mengalih pesakit-pesakit ke wad-wad dan ia mungkin mengambil masa sedikit. Dan hasil lawatan beliau ke HTAR didapati jumlah bilangan katil COVID-19 telah bertambah. Dan dalam kenyataan sebelum ini, HTAR maklumkan hospital itu telah mengubah fungsi asrama doktor pelatih dan juga kompleks rawatan harian menjadi wad sementara bagi menempatkan pesakit COVID-19 bermula Jumaat lepas. Dan pastinya penambahbaikan ini kita harapkan agar pesakit-pesakit COVID-19 terutamanya di HTAR ini akan dapat menerima rawatan yang baik, terutamanya mereka yang berada dalam ICU untuk diberikan rawatan intensif yang sepatutnya mereka dapatkan. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan cara untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini, kita juga tahu di mana vaksinasi negara telah melepasi kadar purata dunia dan ini menjadikan negara kita di landasan yang tepat untuk capai imuniti kelompok. Dan menurut Timbalan Perdana Menteri, kemajuan kadar vaksinasi harian di Malaysia yang kini melepasi kadar purata per kapita vaksinasi dunia memberi gambaran negara berada di landasan yang tepat dalam kita usaha untuk mencapai imuniti kelompok. Dan perkembangan itu membolehkan negara untuk mencapai imuniti kelompok dalam masa terdekat dan seterusnya dapat kembali kepada kehidupan normal seperti sedia kala. Di mana vaksinasi harian juga kebelakangan ini mencatatkan sejumlah 250,000 dos suntikan sehari secara konsisten dan disasarkan 300,000 dos suntikan sehari bermula bulan ini. Itu yang dijelaskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kalau kita lihat sebenarnya semalam ataupun pada 10 Julai 324,745 dos suntikan telah diberikan dan jumlah kumulatif dua dos yang telah diberikan dalam negara ketika ini adalah 11.07 juta. Hakim. Ya, dan peningkatan kadar vaksinasi itu juga selari dengan ketibaan lebih banyak vaksin daripada negara luar yang telah pun kita tempah sebelum ini. Ya. Cumanya apabila vaksin ini semakin banyak masuk, timbul pula isu di luar negara apabila laporan menyebut mengenai keperluan untuk mendapatkan suntikan tambahan ataupun booster shot selepas munculnya varian-varian baru seperti varian Gamma dan juga varian Delta ini. Tetapi pakar berpendapat bahawa instead of memikirkan mengenai suntikan tambahan ataupun third shot itu, kita perlu memberikan fokus kepada memvaksin seramai mungkin walaupun pada dos pertama dan juga dos kedua. Itu tumpuan yang perlu diberikan kalau selain daripada memikirkan mengenai keperluan suntikan tambahan itu. Dan ini pandangan diberikan oleh pakar kesihatan awam Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid yang menyatakan bahawa kajian sama ada nak ambil dos ketiga ataupun dos penggalak booster shot ini masih lagi belum cukup. Jadi kalau pun dah ada kajian itu, mereka yang perlu mendapatkan vaksin ini, booster shot ini adalah petugas Barisan Harapan kerana mereka inilah yang berhadapan dengan risiko yang tinggi. Tapi nak ikutkan sebenarnya dua dos itu telah pun berjaya meningkatkan sistem imun mereka. Dan bercakap mengenai suntikan tambahan ataupun suntikan ketiga ini, setakat ini belum ada kajian yang lengkap cukup mengenai keperluan dari segi selang masa ataupun jarak waktu selepas mendapatkan suntikan kedua. Dan sementara menunggu kajian itu, eloklah kita memberikan fokus terhadap suntikan dos pertama dan juga dos kedua seperti yang dirancang dalam PIK ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan, Sazwani. Ya, dalam kita bercakap berkenaan dengan penerima vaksin 1 dos, 2 dos, saya kira ini adalah perkara yang dituntut juga oleh hakim selepas sudah menerima 2 dos dan juga vaksin. Dan kita juga nak paparkan apa yang menjadi tajuk utama di Sinar Harian yang mana penerima vaksin tuntut
kebebasan selepas terima 2 dos suntikan. Penerima dos lengkap vaksin COVID-19 meminta beberapa kelonggaran daripada kerajaan dan ini adalah termasuk kebenaran untuk melakukan perjalanan rentas negeri dan rakyat yang sudah menerima 2 dos vaksin COVID-19 juga dibolehkan untuk menunaikan solat Jumaat dan fardu berjemaah di masjid dan surau-surau, manakala aktiviti sosial dan riadah di luar rumah serta aktiviti perniagaan juga diminta agar turut dibenarkan. Kita tahu sebelum ini Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba ada memberitahu bahawa cadangan garis panduan kepada penerima yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 ini akan dibentangkan kepada sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN dalam masa terdekat dan difahamkan mungkin perinciannya akan dijelaskan at least sekitar bulan hadapan Hakim. Jadi mungkin Hakim boleh sabar sedikit untuk kita tunggu apa agaknya kelonggaran yang akan diberikan kepada kita yang sudah menerima 2 dos ini. Ya, kalau kita lihat konteks di negara luar, mereka yang sudah mendapat 2 dos suntikan ini sudah lagi tidak memerlu memakai pelitup muka dan juga boleh berhimpun cuma dalam tempat ataupun bilangan yang tidak terlalu ramai. Baik Syazwani, tapi apapun hakikatnya hanya ada 10% saja populasi yang sudah mendapatkan 2 dos suntikan. Ramai lagi yang tak dapat 2 dos suntikan. Itu sebelum berakhir Syazwani, kita nak beralih ke satu laporan mengenai pemergian pelakon Benji Ibrahim di penjara di Medan, Indonesia semalam, dan perkembangan terkini kita menyaksikan bahawa jenazah pelakon Benji ini akan dikebumikan hari ini sebenarnya di tanah perkuburan Tanjung Gusta, Medan, Indonesia sebelum solat Zuhur. Dan ini dimaklumkan oleh Persatuan Seniman Malaysia bahawa ketika ini jenazah sudah pun selesai menjalani prosedur pemeriksaan dan dibawa ke rumah sakit di mana pengurusan jenazah akan dilakukan. Dan ini juga sebahagian daripada hasrat arwah sebelum meninggal dunia yang menyatakan bahawa kebumikan beliau di mana beliau meninggal dunia, Syazwani. Ya, dan sebelum ini kita juga ada melaporkan bahawa keluarga Benji bersetuju untuk mengebumikannya di Medan sebagai menghormati wasiat Allahyarham, dan perkembangan itu akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Hakim, saya kira itu sahaja perkembangan yang dapat kami bawakan dalam 7.30 pagi ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusham. Dan saya Hakim Rahman, jumpa lagi. Looking for a way to make online learning a better option for your family? When it comes to virtual learning, experience matters. Tuition-free K-12 powered schools are ready to put over 20 years of experience to work for you, giving your child the personalized learning they deserve without disruptions. With a K-12 powered school, students gain the skills they need to be prepared for their next steps in life, building a better future for each one of us. K-12, education for anyone. Learn more at k12.com.